Fakta menarik, tempat di dunia yang mengelirukan sains versi 2. Ramsetu. Ramsetu atau dengan nama lain Jambatan Rama ialah satu rantaian yang terdiri daripada batu kapur merentasi lautan dan terletak antara Pulau Pamban yang terletak di pantai sebelah tenggara Tamil Nadu, India dan Pulau Mannar yang terletak di pantai sebelah barat laut negara Sri Lanka. Ia merupakan bekas jalan darat yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Mengikut mitologi agama Hindu, ia adalah jambatan semula jadi yang dibina oleh Lord Rama dengan pertolongan oleh pasukan tentera monyet Vanara. Tujuan ia dibina adalah supaya Lord Rama boleh merentasi dari India ke Sri Lanka untuk menyelamatkan isterinya Sita daripada Raja Rakshasa iaitu Ravana. Dikatakan yang ketinggian Ramsetu sebenarnya melepasi paras laut, tetapi ia telah tenggelam pada abad ke-15 akibat taufan. Kini, ia tenggelam sehingga 30 kaki ke dalam laut. Apa yang peliknya, walaupun ia tenggelam, tiada kapal yang dibenarkan untuk lalu merentasi jambatan tenggelam tersebut. Ini kerana kedalaman air di kawasan ini mampu menjadi cetek sehingga 3 kaki sahaja. Kapal dari India perlu ambil jalan jauh sekiranya ingin ke Sri Lanka. Menurut catatan Sanskrit India Ramayana yang ditulis oleh Valmiki, Ramsetu dibina menggunakan batu-batu kapur yang terapung, dan batu-batu ini masih terapung di situ sehingga hari ini. Adakah Ramsetu buatan manusia? Atau ia dibina oleh Lord Rama dan tentera monyetnya? Sekiranya buatan manusia, macam mana batu-batu terapung ini boleh wujud dan terapung di situ sehingga hari ini? Bukit yang bergerak sendiri. Bukit yang mampu untuk bergerak sendiri. Apakah logik di sebalik kejadian ini? Berhampiran jurang Olduvai di jalan menuju ke Serengeti di negara Tanzania, terdapat 2 bukit pasir yang berbentuk seperti bulan sabit. Pasirnya sangat gelap, terutamanya jika dibandingkan dengan tanah di sekitar bukit pasir tersebut. Tetapi, yang lebih mengherankan, bukit ini dilaporkan bergerak sendiri dengan purata sejauh 55 kaki atau 17 meter setiap tahun. Dilaporkan yang bukit ini telah terbentuk di situ selama 3 juta tahun. Tetapi, bagaimana ia boleh bergerak sendiri? Walaupun ia kejadian yang ganjil, ia bukanlah suatu misteri. Pasir yang gelap di bukit tersebut ialah abu daripada gunung berapi. Abu-abu tersebut mempunyai tahap magnetik yang sangat tinggi kerana mempunyai elemen besi di dalamnya. Secara mudah, apabila terdapat pasir dari bukit tersebut yang ditiup angin, ia mampu untuk menarik pasir yang berada di bukit tersebut untuk bergerak sedikit ke arahnya. Nampak memang mustahil, tetapi ia mampu untuk berlaku. Tambahan lagi, bukit ini bukan sahaja dapat bergerak, malah ia juga berubah bentuk setiap masa. Tiupan angin dan juga kekuatan magnetik membantu bukit pasir ini untuk menghasilkan sebuah magic. Sebuah lagi magic dengan bantuan sains. Split Sea di Kerala. Terletak di Kerala, India, ini ialah sebuah kawasan pasir yang terapung di pertengahan laut. Apabila dilihat, ia umpama membelah laut berdekatan pantai Ponnani ini kepada 2 bahagian. Pada awalnya, banjir besar telah melanda Kerala pada tahun 2018 disebabkan oleh hujan lebat luar biasa yang turun ketika musim monsun. Dan apabila banjir ini telah reda, penduduk tempatan terkejut dengan fenomena luar biasa yang terjadi di pantai Ponnani apabila melihat dengan sendiri bentukan struktur seperti sebuah pulau pasir yang memanjang sehingga setengah kilometer. Ia berjaya menarik perhatian pelancong tempatan dan dari luar negara untuk datang dan merasa sendiri berjalan sepanjang laluan pulau pembelah lautan ini. Walaupun semakin ramai pelancong yang datang, pihak berkawasan tempatan telah mengingatkan bahawa kawasan ini mungkin boleh tenggelam semula ke dalam air sekiranya berlaku kenaikan paras lautan. Ramai yang percaya bahawa pasir yang dibawa oleh arus dari sungai Bharatapuzha yang berdekatan dengan pantai Ponnani menyebabkan fenomena ini berlaku. Walau bagaimanapun, punca sebenar masih kekal misteri.
Gunung Kelimutu, Indonesia. Gunung berapi Kelimutu terletak berdekatan dengan pekan kecil Moni di Pulau Flores, Indonesia. Apa yang membuatkan ia unik ialah gunung ini mempunyai 3 tasik unik yang berlainan warna. 3 tasik ini terbentuk akibat letusan daripada gunung berapi, tetapi perbezaan warna pada setiap tasik mungkin sesuatu yang amat luar biasa. Ketiga-tiga tasik ini mempunyai nama yang tersendiri, iaitu tasik Tiwo Atabupu ataupun tasik orang tua, Tiwo Ko'o Fai Nuwa Muri ataupun tasik lelaki dan gadis muda, serta Tiwo Atapolo ataupun tasik yang disihir. Tasik Tiwo Atabupu yang berwarna biru terletak lebih ke barat, manakala tasik Tiwo Ko'o Fai Nuwa Muri yang berwarna hijau serta tasik Tiwo Atapolo yang berwarna merah pula adalah 2 tasik berkembar dan dipisahkan oleh dinding kawah gunung berapi. Apa yang menjadikan tempat ini unik adalah 2 tasik yang berkembar ini. 2 tasik ini sering bertukar warna. Yang merah bertukar ke hitam, manakala yang hijau pula boleh bertukar menjadi putih yang pekat. Hal ini berlaku kerana proses kimia pengoksidaan pengurangan ataupun oxidization reduction yang berlaku kepada kedua-dua tasik, dibantu oleh beberapa faktor seperti kehadiran bahan kimia mangan dan besi, keseimbangan gas gunung berapi, kadar hujan serta sistem air bawah tanah di gunung berapi tersebut. Sehingga kini, kadar dan masa perubahan warna air ini tidak dapat dijangka dengan tepat oleh para pekaji dan saintis. Gunung Kurafat, Arizona. The Superstition Mountain ataupun Gunung Kurafat ialah sebuah gunung besar yang terkenal di Arizona, Amerika Syarikat. Terkenal dengan pelbagai cerita misteri. Gunung ini pada mulanya mempunyai banyak nama seperti The Crook Top Mountain, Thunder Mountain dan Mountain of Foam. Petani tempatan mula memanggilnya sebagai Superstition Mountain pada lewat 1860-an. Banyak perkara mistik yang menyelubungi gunung ini. Petani di situ banyak mendengar cerita tentang bunyi-bunyi yang pelik, orang yang hilang di gunung tersebut, kematian yang misteri dan macam-macam lagi. Tetapi, kisah yang paling menarik perhatian penduduk setempat dan juga pelancong luar ialah kisah legenda Lost Dutchman Gold Mine. Dinamakan sempena seorang pelombong Jerman bernama Jacob Waltz. Waltz dikatakan menjumpai sejumlah emas yang banyak di Superstition Mountain, tetapi Waltz hanya mendedahkannya kepada umum sebelum kematiannya pada tahun 1891. Sejak itu, beribu-ribu pelombong dan pendaki cuba untuk mencari emas-emas itu semula. Bukan sahaja gagal, malah beberapa siri kematian yang tidak dilaporkan dan kes-kes kehilangan berlaku di gunung tersebut. Mudah untuk dikatakan, pencari-pencari emas ini pergi mencari emas dan tidak lagi kembali. Penduduk tempatan percaya gunung tersebut ialah tiket yang terbaik untuk ke neraka. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Kalau anda sukakan video ini, tinggalkan like, subscribe channel Pidok 777 dan tekan logo loceng yang terdapat di sebelahnya serta pilih all. Ini penting supaya anda tidak terlepas video-video yang seterusnya. Jangan lupa untuk follow page Instagram Fakta 777 untuk mendapatkan update sekiranya ada video terbaru atau artikel baru yang akan saya keluarkan. Untuk membaca artikel pula, anda boleh layari laman web www.pidokfakta777.com. Saya jumpa anda dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.